Allahumma Assalamualaikum. Dengar suara Ustaz. Dengar suara Ustaz. Dengar. Okey, dengar. Okey, good. Siapa kita tunggu kawan-kawan kita kejap. Okey, tunggu kawan-kawan kejap. Okey, sementara tu kalau awak nak pergi ambil air ke, awak nak pergi makan-makan sikit ke, bolehlah. Sebab sini pun dah tengah hari kan. Ustaz faham je kalau awak lapar, kalau apa semua, okey. Boleh pergi ambil makanan ke, ambil air ke. Ziad. Lama tak nampak Ziad. Ziad masuk kelas tadi, Dania? Masuk? Masuk. Assalamualaikum Ziad. Tunggu kawan-kawan kita sekejap. Silap. Nurin. Okay. Tadi kelas apa tadi? Sebelum Ustaz kelas apa? Tajwid. Teacher Asma. Ada pertukaran tak? Ke memang Teacher Asma? Teacher Asma. Teacher Asma Belajar tajuk apa dah dekat ni? Dekat tajuk sampai tajuk mana dah? Imalah. Imalah nak baca macam mana? Imalah. Ingat Italing. Pula dah. Macam mana tu? Macam. Cara bacaan dia. Okay. Baris bawah dicondongkan dekat baris atas. Satu je. Majreha. Oh, Majreha. Majreha tu surah apa tu? Surah Hud. Surah Hud. Ayat penuh dia macam mana? Qala kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Itu Ustaz takut kamera. Itu surah tu berkaitan dengan apa tu? Ayat tu berkaitan dengan apa? Ingat tak? Oh, kapal Nabi Nuh. Betul. Kapal Nabi Nuh. Waktu mula-mula dia orang mula-mula nak berlayar. Nabi Nuh baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Sekejap. Saya tak pasal. Reha. Ismam dah belajar Ismam? Belum lagi. Itu kena belajar esok. Esok ada tajwid? Esok pun ada tajwid. Okey, bagus. Kita tunggu dalam 2 minit lagi. And then kita akan start kelas kita. Sekali lagi Ustaz ulang. Kalau awak Ustaz faham mana nak beri Ustaz, sekarang dah waktu tengah hari. Kalau awak rasa awak nak pergi makan sekejap, awak nak pergi ambil makanan, makan depan laptop, awak nak ambil air, okey boleh pergi ambil. Tak ada masalah. Boleh pergi ambil sebelum kita mulakan kelas dan kita tunggu kawan-kawan kita. Ustaz hari ni tajuk apa? Hari ni sirah. Sirah Ya, hari ni sirah. Ustaz cakap sirah. Okey, hari ni sirah. Okey, sirah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Okey Amirul, tak apa, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tunggu dalam seminit 2 lagi. Okey. Kemudian kita akan teruskan kelas kita. Okey.
Ustaz nak buka ni. Ni buku sirah. Okey. Okey. Sependek lagi. Okey, Sarah. Okey dah. Sampai di sini. Ya. Okey, kita mulakan kelas kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we start our class by reciting doa, surah Al-Fatihah and selawat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Now anak-anak murid Ustaz. Okay. First of all, thank you so much for joining my class today. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz tahu dalam keadaan tengah hari sekarang ni, ini bukanlah waktu yang Ustaz katakan ini bukanlah satu waktu yang optimum untuk kita belajar. Kita boleh belajar tapi bukan waktu yang optimum. Okey, sebab Ustaz faham. Yang pertama, awak dah ada 3 kelas sebelum ni. Mungkin awak dah ada yang mula penat, ada yang dah mula rasa mengantuk, ada yang dah mula rasa lapar. Dan seperti mana yang Ustaz pesan, Ustaz faham. Kalau awak nak pergi berehat, minta izin Ustaz saya nak pergi tandas, Ustaz saya nak pergi makan sekejap, Ustaz tak ada masalah benda tu. Thank you. Okay. Now, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, sebelum kita teruskan pelajaran kita, Ustaz nak ajak kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala masih lagi bagi rezeki dekat kita. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz nak tanya awak satu benda. Okay, oh Amirul. Okay. Thank you Amirul. Okay. Ustaz nak tanya awak pernah tengok unta tak? Awak pernah tengok unta? Pernah. Ustaz nak tanya awak satu soalan. Apa kelebihan unta? Dia boleh tahan air lama. Lagi? Ada ham. Okey, kalau awak tengok unta, kejap Ustaz share kat awak unta. Ada Dia satu boleh berjalan dekat padang pasir. Dia ada fat dekat dia punya. Lepas tu awak kalau pergi padang pasir awak berenang. Mudah mana? Sebab tak ada air. Okey, kelas Ustaz, okey, kalau awak tengok, okey, Ustaz lebih tertarik dengan benda ni. Apa yang awak nampak dekat muka unta? Mata. Mata. Bagus, mata. Apa kelebihan dekat mata dia tu? Boleh melihat. Good vision. Boleh melihat jauh. Bagus Nurin perasan. Bulu mata dia. Kenapa dengan bulu mata dia? Lebat. Kenapa? Okey, cuba awak tengok betul-betul. Dan awak fikir, kenapa bulu mata dia bagus Nurin? Kenapa bulu mata dia panjang dan lebat? Sebab nanti kalau kan panjang. Bagus. Sebab nanti pasir. Sebab tak nak bagi masuk pasir. Okey, bagus. Yang seterusnya Pasir awak masih. tahu dekat bonggol belakang badan dia ni
adalah tempat simpan dia air. simpan air, tempat dia simpan makanan. Anak-anak murid Ustaz pada tahun 2008 bila Ustaz pergi buat umrah, orang dekat Arab waktu tu Ustaz pernah cerita kepada awak, orang yang berada dekat Arab waktu tu dia bagi tahu dekat Ustaz, unta ni special sebab dia boleh bertahan tak makan lama. So macam mana yang orang Arab sana buat, dia orang bagi makan unta tu dan dia orang pesan dekat unta tu, wahai unta, makan untuk sebulan. So unta tu akan makan sampailah unta tu sendiri dia rasa cukup sebulan, dia akan berhenti. Dan memang unta tu akan makan cukup-cukup untuk sebulan. Itu adalah kelebihan unta. Dan yang seterusnya, unta ni adalah petunjuk jalan yang bagus. Maksudnya, once awak dah pergi ke tempat tu, kalaulah awak nak pergi, Dia akan ingat. Ya, dia akan ingat jalan. Maksudnya once kalau awak nak pergi semula ke tempat tu, dia tak payah awak tunjuk jalan, dia dah tahu dah jalan nak pergi. Itu adalah kelebihan unta. Okey, kenapa Ustaz cerita anak Ustaz? Ustaz nak bagi tahu kat awak, setiap inci tubuh badan kita ni semua adalah ada hikmah dan ada sebab kenapa Tuhan jadikan benda tu macam tu. Okey, Ustaz ceritakan kat awak satu benda. Okey, bila kita tengok manusia, katakan inilah handsome sikit. Okey, muka manusia. Takkan Ustaz tanya ni. Okey, ini. Katakan inilah muka manusia. Okey, katakan ini muka manusia. Okey. Okey. Okey Hatim. Terima kasih bagi tahu kat Ustaz. Terima kasih Hatim. Okey. Terus, kalau awak tengok dekat manusia ni, apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak mata, kita akan nampak mulut, kita akan nampak janggut dia, kita akan nampak Telinga. Okey, sekarang Ustaz nak cerita kat awak apa kelebihan hidung kita. Ustaz tak okey. Hidung kita Boleh Ustaz. bersih. Boleh bersih memanglah. Tekan bersih punya mata pula. Okey. Awak kalau awak tengok hidung kita, apa yang ada dekat hidung kita? Lain pada setiap manusia. Lain bentuk pada setiap manusia. Bagus. Dia ada bau, dia boleh apa. Dan untuk pengetahuan awak, kalau awak pegang dalam hidung awak ni, apa yang awak akan rasa? Bulu. Dia ada bulu hidung. Dalam hidung kita ni dia ada bulu hidung. Soalan Ustaz, apa function bulu hidung? Untuk memfilter. Nak filter. Okey. Filter bad Ya, bacteria. untuk pengetahuan awak, bulu hidung kita Tuhan tak jadikan dia saja-saja. Betul yang ada chat Ustaz ni. Bulu hidung ni Allah jadikan dia sebagai filter. Dia nak tapis habuk daripada masuk ke dalam paru-paru kita. So, bulu hidung tu nampak je macam biasa. Bila awak pegang hidung awak, asal ada bulu ni. Itu ada sebab. Ada sebab Allah nak bila habuk masuk dia filter. Dia filter dalam tu. Nampak? Itu teknologi. Teknologi hidung kita. Okay. Seterusnya, Ustaz nak tanya awak satu soalan. Sekarang ni kita tengok mata pula. Bulu mata. Belum. Kalau awak bersin, tadi orang cakap dekat Ustaz bersin. Kalau awak bersin, apa mata akan buat? Tutup. Dia berhenti. Kenapa awak bersin tak buka mata? Sebab takut bakteria masuk ke mata. Bakteria masuk dalam mata kita. Mata kita macam kena. Bagus. Ustaz tertarik betul lah jawapan Nuri ni. Kelas. Ustaz pun tak tahu benda ni betul ataupun tidak, saintifik ataupun tidak. Tapi ada orang pesan kat Ustaz, kalau bersih buka mata, takut nanti mata terkeluar. Ustaz pun tak tahu. Betul ke? Ustaz pun tak tahu. Ya betul lah Ustaz. Saya pernah tengok satu cerita tu. Dia kalau ada yang selamat ah. Dia bersih buka mata, nak test. Mata dia macam terkeluar sikit. Oh ya. Saya ingatkan Izzah kata Saya pun macam tak berani nak tengok. saya tahu saya pernah nampak ni. Pasal saya ingatkan dia kata yang dia punya mata. So Dia terkeluar sikit lah. Ustaz nampak benda tu adalah teknologi yang Allah buat. Awak tutup je, awak bersin je, automatik mata awak akan tutup. Dan seterusnya, bila awak, kan Ustaz dah pernah terang kepada awak kan, bila awak minum, saluran pernafasan awak akan tutup. Bila awak bernafas,
saluran pemakanan awak akan tutup. Ustaz pernah ceritakan benda tu? Okey. Ya So, Allah. tak pernah? Tak. Kenapa tak pernah? Tak. Pernah lah. Tak pernah. Pernah. Sebab itu bila awak minum, tiba-tiba awak tersedak. Sebab air dah termasuk dalam saluran pernafasan. Sebab tu bila awak makan, bila awak nak telan, awak tak boleh nak bernafas. Bercakap. Bila awak nak telan, cuba awak bernafas. Tak boleh. Memang tak boleh. Itu adalah teknologi yang Allah buat kepada kita. So apa yang Ustaz nak Mati tunjukkan? awal cuba. Betul. Jangan. Nanti kalau jadi, nanti awak salahkan Ustaz pula. Contoh macam ini. Ini apa ni? Ini apa ni? Jangan usia tu Ustaz. Benda tu. Tahu. Benda. Kadang kalau Ustaz tengok ni kan. Ni. Anak ni siapa ni? Anak biri-biri muka manusia. Macam-macam. Ini Ustaz rasa ini selalunya edit ni. Ini selalunya edit. Tapi anak-anak murid Ustaz, ada kebanyakan daripada manusia ni dia tak bersyukur. Kalau awak cari nanti awak akan tengok dia buat muka dia, tukar muka dia jadi cicak, tukar muka dia. Awak pernah tengok cerita Hellboy tak? Ustaz like Hellboy. Yang ada tanduk. Yang ada tanduk tu. Saya tahu cerita tu tapi tak ada tengok sangat. So ada manusia, untuk pengetahuan awak, ada manusia ni, dia apa yang dia buat, dia pergi buat plastik surgery untuk tukarkan muka dia kepada muka yang paling takut dan muka yang paling takut. Ustaz like Dia sikit lah tapi okey dah. Dia buat plastik surgery tu untuk tukar muka dia jadi muka yang paling buruk sekali. Ustaz nak tunjuk tapi takut awak tak sanggup tengok. So muka dia jadi muka yang buruk sekali dan memang dia sengaja buat macam tu. Tak payahlah. Awak dah. Tapi memang tengok benda tu, muka dia pelik. Ustaz tengok, ya Allah. Dia ada tanduk, dia buat tanduk kat sini. Kemudian dia bedah ni, dia buat tatu badan dia. Itu adalah manusia yang mana kenapa Ustaz terangkan, Ustaz nak kita sama-sama bersyukur. Lepas Ustaz dah terangkan kepada awak, sama-sama kita bersyukur. Allah Ta'ala dah bagi benda yang paling sempurna kepada kita. Itu pun kita tak jaga lagi. Okey. Ni Zara Alia nak tengok gambar tu Ustaz, sebab ada kawan-kawan kita yang tak boleh tengok. Dia macam kalau dia tengok nanti dia trauma. Teruk sangat kita gambar tu. Buruk, memang buruk muka dia. Apa nama dia? Kalau nak search je lah kat Google sendiri. Nama dia I apa? know, right? Nama dia apa? Okey anak-anak murid Ustaz, dah. Kalau awak cari takut awak tak boleh makan nanti. Tak payahlah. Ustaz dengar dia orang menaik tu, tak payah. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat, Ustaz ulang sekali lagi kepada anak-anak murid Ustaz. Sekarang ni Ustaz faham awak semua mungkin dalam keadaan yang mengantuk, ada yang tengah lapar. Ustaz benarkan awak pergi ambil makanan ataupun ambil air semasa kelas. Tapi minta izin dulu. Ustaz, saya tak larat lah, saya nak tidur kejap. Off kamera, sound buka, awak tidur. Walaupun awak tidur, sekurang-kurangnya awak belajar. Okay. Okay, now. Sekarang Ustaz nak tanya awak. Semalam kita belajar Tauhid, tajuk apa? Apa yang mereka Semalam kita belajar tajuk syirik. Semalam kita belajar syirik. Syirik dalam buku Syirik Terbahagi Kepada Dua. Tak. Dalam buku dulu. Dalam buku. Syirik dia bahagikan kepada 3. Syirik yang pertama syirik Melalui niat. melalui niat. Yang kedua syirik percakapan. Ketiga syirik Perbuatan. bagus perbuatan. Okey anak-anak Ustaz, ini semua awak dah tahu. Okey, syirik niat macam mana, percakapan macam mana, perbuatan. Kemudian semalam Ustaz ada terangkan kepada awak ada 2 jenis syirik. Yang pertama syirik bagus. Yang pertama syirik jali. Apa maksud syirik jali?
Syirik besar. besar. Syirik besar ataupun syirik yang terang ataupun syirik yang besar ataupun yang clear, yang nampak. Itu namanya adalah syirik jali. Yang kedua adalah syirik khafi. Dia bukan khafi, syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik khafi maksudnya tersembunyi. Ini bila anti tak boleh cerita sikit. Okey, anak-anak murid Ustaz, antara syirik jali dengan syirik khafi, mana yang lebih bahaya? Syirik khafi. Yang paling bahaya adalah syirik khafi. Kenapa syirik khafi ni bahaya? Sebab kita tak tahu Sebab kita tak nampak. Anak-anak murid Ustaz, Ustaz yakin awak semua ni anak-anak yang baik, anak-anak yang tak tinggal solat, yang tak ada nak pasal-pasal nak pergi sembah batu, nak pergi sembah duit, nak pergi sembah air kowe, tak ada. Tak ada tiba-tiba nak macam tu. Boleh Amnah? Boleh. Okey. So anak-anak murid Ustaz, so jali ni Ustaz rasa insya-Allah kita dah boleh terlindung. Insya-Allah atas izin dan pertolongan Allah kita tak buat benda-benda tu. Tapi anak-anak murid Ustaz, khafi yang Ustaz risau. Kenapa? Syirik khafi ni adalah syirik yang kita tak terlepas. Susah kita nak halang. Kita kena jaga. Tak kisahlah awak imam ke, awak makmum ke, awak tok siak ke, awak syekh ke, awak cikgu ke, awak Perdana Menteri ke, awak jadi mak ayah sekalipun, awak tak boleh lari daripada diuji dengan syirik khafi ni. Apa dia? Syirik khafi ni adalah salah satu contoh Ustaz ajar semalam adalah Ria. Okey, riya. Anak-anak murid Ustaz, riya. Kenapa riya adalah antara syirik khafi? Sebab dia membuat sesuatu kerana orang lain. Ustaz ajar semata-mata Ustaz nak tunjuk kepada anak murid Ustaz yang Ustaz ni pandai. Ustaz riya. So Ustaz ada syirik khafi. Yang mana Nabi Muhammad SAW Ustaz pernah dengar ada satu ceramah, yang mana ceramah tu dia kata apa? Riya ni adalah Nabi Muhammad kata apa? Riya ni adalah benda yang lagi dahsyat, benda yang lagi bahaya daripada fitnah Dajjal. Sebab apa? Dajjal kita nampak kata dia tu bahaya. Tapi riya ni kita tak nampak sebab benda tu dalam hati. Antara buaya atas tanah dan buaya dalam sungai, mana yang lebih bahaya? Atas sungai. Atas sungai. Atas sungai? Atas sungai. Antara buaya dalam sungai dan buaya atas tanah, mana yang lebih bahaya? Buaya sungai. Kenapa? Sebab kita tak nampak. Tengah-tengah berenang, tiba-tiba naik je kaki hilang. Katakan sebagai contoh, kaki hilang. Buaya bawa, contoh. Tapi kalau buaya yang atas tanah, buaya yang kita nampak, kita boleh lari. Pandai. Tapi kalau buaya dalam sungai, kita tengah berenang adik-adik kita, tiba-tiba adik kita hilang. Buaya dah bawa dah. Okey, nampak anak-anak murid Ustaz? So sebab itu, semalam Ustaz ada ceritakan apa azab Allah untuk orang riak waktu hari kiamat. Allah tak akan layan kita. Bagus. Allah tak nak layan dia. Allah tak nak tengok dia. Allah tak nak apa-apa pun. Sebab Allah kata apa? Sekarang pergi cari Amirul Azhar tu. Dulu waktu dekat sekolah, waktu hidup awak buat solat semata-mata nak tunjuk Amirul Azhar. Sekarang pergi cari Amirul Azhar tu, minta tolong dengan dia. Awak nak cari macam mana? Nampak? Contohlah macam Ustaz. Ustaz ajar awak, Ustaz ada riak. Ustaz nak tunjuk kata Ustaz pandai. Allah akan kata dekat Ustaz, pergilah minta tolong dekat mana anak-anak murid dulu. Nak tunjuk kata pandai sangat. Okey, pergi. Allah marah kita. So anak-anak murid Ustaz, benda riak, benda unjuk ni jangan simpan dalam hati. Bila awak nak sedekah, baca bercakap betul-betul, ya Allah lindunglah aku daripada riak. Ingat, riak, takabur. Dan untuk pengetahuan awak, riak, takabur. Takabur ni adalah sifat iblis.
Dia merasa bangga. Takabur disebabkan ada perasaan takbur ataupun takabur inilah iblis kena halau daripada syurga. Okey dah, habis. Okey anak-anak muda Ustaz, hari ni Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan satu tajuk sirah yang mana Ustaz rasa kita dah baca sebelum ni. Tapi Ustaz rasa mungkin awak tak ingat sebab kita baca kejap je hari tu. Okey, tajuk sirah pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Saidina Abu Bakar. Saidina Tapi Abu Bakar, okey. sahabat Nabi Rasulullah. Salah tu. Banyak pula. Okey Niza, Tidak. boleh Niza, boleh Niza. Tak apa, Okey. tak dosa. Anak-anak muda Ustaz, sebelum masuk tajuk Saidina Abu Bakar, Ustaz nak rewind sikit, Ustaz nak buat revise sikit. Siapa yang tak masuk lagi? Ada lagi 3 orang lagi. Mumtaz, Aizat, satu lagi tak ingat. Okey. Now anak-anak muda Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sekarang kita dah belajar tajuk khalifah. Okey, Ustaz nak tanya awak satu soalan. Apa beza antara khalifah dengan khulafa ar-rasyidin? Siapa boleh bagi tahu apa beza khalifah dan khulafa ar-rasyidin? Khulafa Rashidin. Khalifah ni protek Islam. Khulafa Rashidin yang 4 sahabat Nabi tu. Okey. Khalifah protek Islam. Khalifah? Siapa boleh? Okey, Azad, silakan Azad. Apa beza khulafa dan khalifah ar-rasyidin? Apa beza dia? Apa dah? Khulafa Rashidin macam cakap lah empat tu. Kalau khalifah dia macam Yang lepas-lepas tu. Macam mana tu? Okey. Anak-anak murid Ustaz, tengok lupa dah. Ustaz dah agak dah sebab kita belajar ni kejap je. Okey, tengok sini baik-baik. Tengok sini baik-baik. Ingat, dalam Islam, Ustaz ulang balik. Dalam Islam, daripada dulu sampai sekarang, pentingnya mesti ada ketua. Ingat, dalam Islam, pentingnya menjadi ketua. Sebelum ni, ketua bagi manusia adalah lupa dah. Nabi Muhammad. Bagus. Rasul dan Nabi. Daripada Rasul dan Nabi ni anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Bila Rasul dan Nabi wafat, akan naik Rasul dan Nabi yang seterusnya. Kemudian naik lagi Rasul dan Nabi yang seterusnya. Turun, punya turun. Dan dia berganti. sampailah ke Nabi Muhammad. Sampailah yang last kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir sekali. Bila Nabi Muhammad Nabi yang terakhir sekali, kemudian Nabi Muhammad pun wafat. Sudah Nabi tak ada dah. Sebab itu selepas panggilan, dengar betul-betul, selepas Nabi Muhammad wafat, ketua-ketua diberi gelaran khalifah. Faham? Diberi gelaran khalifah. Okey, khalifah. Okey. Tetapi anak-anak murid Ustaz, okey, dengar sini. Sekejap. So, okey, panjang Umar Izzat. So, keseluruhannya, siapa-siapa yang terjadi ketua selepas Nabi, kita panggil dia sebagai khalifah. Jadi Ustaz, Khulafa Ar-Rasyidin tu apa? Khulafa Ar-Rasyidin tu adalah gelaran tambah nilai, dia khalifah tapi ada extra title. Extraordinary. Dia macam ni lah. Dia macam Niza. Katakan Niza. Niza ketua kelas. Niza ketua kelas. Dia ketua kelas. Tapi dalam masa yang sama, dia ada gelaran lain. Gelaran dia chief.
Macam tu. Team leader. Makanan. Macam tu juga dengan Khulafa Ar-Rashidin. Diorang ni khalifah. Tetapi apa Rashidan ni? Ar-Rashidin. Okey, Khulafa Ar-Rashidin ni adalah gelaran untuk berapa orang? Lupa dah. Berapa orang gelaran untuk Khulafa Ar-Rashidin? 4. Tak payah salin lagi ni. 4 orang. Okey, Ustaz nak tanya. Hatim, Khulafa Ar-Rashidin yang pertama. Abu Bakar. Saidina Abu Bakar. Okey, yang kedua Nurin. Saidina Nurin. Yang kedua Saidina. Ketiga Hana Sofia. Keempat Ustaz nak Ustaz nak saya. Ziad. Okay, yang kedua siapa? Ya, Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Omar. Saidina Omar. Bagus. Bagus Nurin. Seterusnya saya tak boleh tulis ni. Saidina Omar. Yang ketiga siapa? Hana, Saidina apa? Yang kedua Saidina apa? Yang ketiga Saidina Osman. Tu yang nyanyi kenapa tu? Saidina Osman. Yang keempat Ziad, Saidina Ali. Good, bagus Saidina Ali. Sekejap Saidina Ali. Bagus anak-anak murid start clear. Very clear. 4 ni saja yang digelar Khulafa Ar-Rashidin. Untuk pengetahuan awak, selepas Saidina Ali, dia ada khalifah yang kelima. Nama khalifah itu adalah Muawiyah. Khalifah yang kelima namanya adalah Muawiyah. So, bila sampai dekat Muawiyah, kita dah tak panggil Khulafa Ar-Rashidin. Kita hanya panggil dia khalifah sahaja. Faham? Okay, 4 sahaja. Rashidin semua ada Saidina. Okay, ingat Muawiyah. Muawiyah ni pun sahabat Nabi. Okay, clear? Okay, sekarang sampailah ke Khulafa Ar-Rashidin yang pertama, Saidina Abu Bakar. Soalan Ustaz, siapa masih lagi ingat cerita macam mana Saidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Saya. Saya. Okey, Hatim, Ustaz nak dengar macam mana Khalifah Ar-Rashidin, macam mana Saidina Abu Bakar dilantik? Allah. Sabar, nanti bersambung. Mula-mula orang Mekah dengan orang Madinah kena agree dekat mana satu yang nak jadi khalifah. Orang Mekah dia pilih Saidina Umar untuk nak jadi khalifah. Lepas tu orang Madinah pun lain lah kan. Stop. Lepas tu bila lama-lama Stop. Stop. Aizat nak sambung ke cerita? Stop. Ada Aizat ke? Ada, Aizat angkat tangan tadi. Ada. Tak apalah Ustaz. Tak apalah Ustaz. Ada pun suara. Tak ada pula. Okey. Wah, Ustaz baru perasan. Tak apa. Okey. Azad, sambung cerita. Azad. Okay. Orang Mekah dilantikkan Saidina Umar, tapi orang Madinah dilantik Saidina Abu Bakar jadi Khulafa Ar-Rashidin pertama. Okey. Ustaz nak macam mana dia? Orang Madinah suggest apa? Saidina Abu Bakar. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Okey. Ustaz baru perasan. Oh, Hana, awak punya kerusi tu gaming chair. Okey. Ada seorang lagi duduk gaming chair. Siapa? Oh ya, ayah awak main game ke? Wah, boleh main dengan Ustaz ni. Okey. Now, anak murid Ustaz. Rania. Seronok ada gaming chair. Ustaz Trini nak ada satu. Nanti lah. Okey, anak murid Ustaz. Ceritanya, waktu tu orang Mekah cadangkan Saidina Abu Bakar. Orang Madinah cadangkan orang lain. Dia orang pun cadangkan orang Madinah juga.
Tetapi Umar tahu orang yang paling layak adalah Saidina Abu Bakar. So dia pegang tangan Saidina Abu Bakar, dia angkat, dia kata dengan ini kami Saidina Abu berbaiat kepada Abu Bakar. Itu je. Cerita dia macam tu je. Oh, gaduh-gaduh. Saidina Umar angkat tangan. Madinah tak pilih Saidina Abu Bakar. Orang Madinah dia ada cadangan nama dia. Orang Madinah ada tak cadangan nama pilih dia. Saidina Abu Bakar. Waktu tu Biasa tak ada waktu tu tak Orang ada Madinah dia pilih orang nama Sa'ad ni. Sa'ad bin Ubadah saya ingat Ustaz. Sa'ad something. Sa'ad bin Ubadah. Okey. So waktu Sa'ad tu ada something dua dia pilihan. nama dia. Bukan Sa'ad Hussein Sa'ad Hussein budak kelas kita. Sa'ad Ubadah. Okey. So bila ada dua cadangan, tiba-tiba Umar tahu orang yang paling layak waktu tu adalah Abu Bakar. Bila Sayyidina Umar angkat tangan Abu Bakar, tak ada siapa bantah. Sebab orang semua tahu Abu Bakar adalah orang yang paling rapat dengan Nabi. Kejap lagi kita akan tengok. Punyalah rapat dia, kejap lagi kita tengok. Okey anak-anak murid Ustaz, sebelum kita teruskan, Ustaz nak tanya, apa nama sebenar Abu Bakar? Nama dia? Nama dia tu. Azad Boleh lagi. tahu. Luar. Abdullah bin Abi Betul. Kuhafa. Bagus Nik Zara Alia. Betul. Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. At-Taimi tu gelaran je Dia punya nama kaum dia. Ingat nama dia bila Ustaz tanya, nama dia Abu Bakar ni gelaran saja. Nama sebenarnya adalah Abdullah. Hello. Abdullah. Hello ya. Ustaz takut Ustaz lag. Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama sebenar dia. Abdullah bin Abi Quhafah. Boleh Ziyad? Boleh. Okey, Abdullah bin Abi Quhafah. Sekarang gelaran dia adalah As-Siddiq. Apa maksud As-Siddiq? Membenar. Bagus, Benar. yang membenarkan. Macam mana dia dapat gelaran yang membenarkan As-Siddiq ni? Daripada yang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Okey, terus. Nabi Lepas tu, kata tak ada orang Abu percaya Jahal. tapi Abu Bakar seorang je kata percaya. Okey, Abu Bakar kata-katalah apa-apa pun mesti Nabi percaya juga. bagus. Ejina Abu Bakar. Okey, untuk pengetahuan awak anak-anak murid Ustaz, bila jadi macam tu, bila Isra Mi'raj kan benda yang pelik, orang pun pergi tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Muhammad cerita macam ni, kau percaya tak? Betul ke apa yang Nabi? Kemudian Abu Bakar kata apa? Kalaulah benda tu keluar daripada mulut Muhammad, aku percaya. Dan kalaulah Muhammad cakap lebih daripada itu pun, aku percaya. Bermula daripada itu, dia diberi gelaran As-Siddiq. Dia macam ni lah. Kalaulah Nabi cakap buah apple tu warna biru, dia akan kata betul, itu biru. Sampai tahap macam tu. Kalaulah dia makan buah durian tu warna merah. Nabi kata merah, dia kata merah. Dia kata Nabi Muhammad kata betul. Nasi lemak ni sedap. Okey, sedap. Cakap macam tu. Okey, clear. So ini kita dah belajar, tu kita berhenti sampai sini. Sekarang kita nak tengok muka surat yang seterusnya. Okey, bagus. Okey, muka surat seterusnya ni Ustaz akan tulis nama untuk awak semua baca. Okey, kejap. Kenapa jadi macam ni? Okey, yang pertama tarikh lahir ni Ustaz nak Sa'ad baca. Tempat lahir Ustaz nak Aizat baca. Keturunan Ustaz nak Amnah baca. Jawatan. Kena tulis ke? Tak payah. Kejap lagi ada yang Ustaz suruh tulis. Kejap. Ini adalah muka teks ada kan? Jawatan Ustaz nak Nurin baca. Tarikh lahir Ustaz nak Nik Zara baca. Ya? Ustaz nak baca. Siapa? Ustaz nak baca. Okey, Niza. Sebab kewafatan Niza baca. Oh yeah. Okey, Sa'ad baca tarikh lahir. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Bagus anak-anak murid Ustaz. Tengok sini baik-baik.
Nabi pula. Sayyidina Abu Bakar ni dia lahir 2 tahun selepas Rasulullah. Dengar baik-baik. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar ni tak banyak beza. Dia beza dia 2. Oh, ni Amnah mic rosak. Okey Amnah mic rosak, ustaz ganti dengan orang lain lah kejap lagi. Okey. Saya. Okey, Rania. Okey. Nama dia ustaz. Okey, ingat. Sekejap, saya tulis dulu. Takut lupa. Okey. Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad dengan Nabi Abu Bakar ni beza sikit je. Beza 2 tahun je. Ibaratnya macam macam Sarah Alvina. Antara Sarah Alvina dengan adik kesayangan dia Zeti Amira beza 2 tahun. So tak lari banyak. Betul tak? Sarah, awak punya dengan Zeti beza 2 tahun Tak boleh. Sarah darjah 5, Zeti darjah 3. Betul lah 2 tahun lah. Betul lah 2 tahun. Okey. Sarah darjah 6. Sarah darjah 6. Tu 3 tahun. Macam Amnah dengan Ammar. Amnah dengan Ammar beza 2 tahun. Macam Ziad adik Ziad beza 3 tahun. 6 3. Okay, so Rasulullah dengan Abu Bakar ni beza dia 2 tahun je. Okay, tulis dekat buku teks tu. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah. 2 tahun beza dia 2 tahun sahaja. Okay, bagus. Yang seterusnya Aizat baca. Aizat, lama tak dengar suara awak Aizat? Saya cakap boleh tak? Sudah. Dah rindu. Ya. Baca Aizat baca nombor 2 Aizat. Maka tu tempat lahir kat mana? Mekah. Mekah apa tu? Kacau lah benda ni. Siapa yang kacau? Ustaz tak kacau apa pun. Mekah apa? Mekah Al-Muka. Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah. Ingat Nabi Muhammad pun lahir dekat Mekah, Abu Bakar pun lahir dekat Mekah. Tengok, nak kata rapat tak rapat, sampai satu tahap ustaz pernah dengar ada riwayat mengatakan muka Saidina Abu Bakar ada iras-iras muka Nabi Muhammad. Ustaz pernah dengar, ada ustaz pernah belajar, muka Saidina Abu Bakar ada iras-iras muka Nabi Muhammad. Ada iras dia, ada iras lah, ada macam nampak macam serupa macam Amirul dengan Hafiz. Muka dia macam lebih kurang. Sama sangat. Dia macam lebih kurang. Muka lebih kurang. Macam muka Niza dengan muka Ammar kan, muka macam lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Sama. Entah. Okey, Rania yang ketiga Rania. Keturunan? Bani Tim. Tim? Time tu masa? Taimi. Good. Bani Taimi. Iaitu daripada Quraisy Mekah. So orang Abu Bakar adalah orang Quraisy. Bani Taimim. Nabi Muhammad Bani apa? Nabi Muhammad daripada Bani apa? Bani Mekah. Hashim. Bani Hashim. Bani Hashim. Kenapa nama kaum-kaumnya pelik-pelik? Nama waktu tu awak jangan samakan nama dia orang dengan nama kita. Nama waktu tu. Saya tanya je kenapa dia memang pelik-pelik. Dia memang nama waktu tu. Itu saya tak cerita lagi nama, ada nama
ada nama sahabat Nabi nama dia Hindun. Hindun. Ada nama sahabat Nabi nama dia macam-macam. Ada nama yang macam-macam kita pun tak ada dengar sebab nama orang waktu tu. Okey. Sekarang okey. Nurin baca Nurin. Menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 Hijrah dan memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Okey anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Khalifah Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun 3 bulan sahaja. Ingat ibaratnya tahun 2020, 2021, bulan 3 2022. Tak ada dah. Ingat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dalam tempoh yang paling singkat sekali. Antara khalifah-khalifah yang lain, Abu Bakar je paling kejap. 23 je. 2 tahun 3 bulan je. 25 bulan. 25 bulan 12, 2 tahun 3 bulan 24, sama dengan 25 bulan. 27 bulan lah. Betul? Ya Allah, apa? 12, 24, tambah 3, 27. 27 bulan saja. Ingat, 2 tahun 3 bulan je. Lepas tu kenapa 2 tahun 3 bulan je? Nik Zara sambung. Tarikh wafat tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Ketika berusia 63 tahun. Anak-anak murid Ustaz, bila Ustaz sebut 63 tahun, apa yang awak teringat? Dah tua. Okey, bagus. Lagi? Umur Nabi. Siapa cakap tu? Nurin Nabi lagi. Siapa cakap tadi tu? Nabi mati lagi lama daripada Saya. Nurin yang cakap tu? Ya. Untuk pengetahuan awak, jawapan tu betul. Sayyidina Abu Bakar wafat umur yang sama macam Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad pun wafat umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar pun wafat umur 63 tahun. Sama umur dia orang waktu dia orang meninggal. Anak-anak murid Ustaz, nampak? Kenapa Sayyidina Abu Bakar sempat 2 tahun 3 bulan sahaja? Disebabkan kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal. Soalan Ustaz kepada Niza. Kenapa Sayyidina Abu Bakar meninggal? Baca saya tahu. Baca sebab kewafatan tu. Jangan cakap qada dengan qadar Baca dulu kat situ. Sebab qada dengan qadar. Okey, terus Niza sebab kewafatan. Okey. Sebab kewafatan. Jatuh sakit beberapa hari sebelum wafat disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Good, disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. So Sayyidina Abu Bakar pada dekat waktu mana itu ni? dekat Mekah. Abu Bakar wafat dekat Madinah. Kat Mekah sejuk. Madinah rasanya sebab kubur Sayyidina Abu Bakar dekat Madinah. Mekah panas, Madinah baru sejuk Ustaz. Madinah sejuk, Mekah panas. Madinah sejuk Mekah sejuk. Pelik no. Okey Madinah anak-anak murid sejuk. Ustaz. Dia orang ada musim sejuk. Jangan tanya Ustaz, dia orang ada salji tak? Ustaz tak pastilah dia orang ada salji ke tidak. So anak-anak murid Ustaz, dengar. Sayyidina Abu Bakar wafat ketika umur 63 tahun disebabkan sakit. Sekarang Ustaz nak bagi kat awak satu fakta. Awak nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Dengar baik-baik. Nabi sakit apa dia meninggal Ustaz? Soalan yang bagus. Ingat, waktu Nabi wafat, yang pertama sebab Nabi sakit, Nabi demam. Yang kedua, bila Nabi tengah sakit tu, Nabi kata apa? Nabi masih lagi rasa racun yang Nabi termakan. Ingat Ustaz pernah cerita Nabi pernah kena makan daging yang ada racun tu? Waktu Nabi wafat, Nabi kata dia masih lagi rasa sakit sebab racun tu. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Dengar betul-betul. Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Ustaz akan tulis terpulang kepada awak. Yang penting awak ingat. Semua khulafa ar-Rasyidin. Guys, sorry. Okey.
hanya Saidina Abu Bakar yang meninggal dunia disebabkan sakit. Ingat, antara khulafa ar-Rasyidin, okey, antara khulafa ar-Rasyidin hanya Saidina Abu Bakar yang meninggal dunia disebabkan sakit. Tengok, 3 lagi khulafa ar-Rasyidin yang lain meninggal dunia disebabkan dibunuh. Faham? Beza. Okey, awak kena tahu benda ni. Hanya dalam 4 khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar saja, Saidina Abu Bakar saja yang meninggal dunia disebabkan sakit. Yang 3 lagi semua disebabkan kena bunuh. Kena bunuh. Okey, nanti Ustaz akan cerita. Saidina Umar mati ketika meninggal dunia ketika tengah solat. Saidina Osman meninggal dunia kena bunuh waktu tu. Saidina Umar tengah-tengah solat ada orang tikam dia, bunuh dia. Saidina Osman orang kepung rumah dia dan bunuh dia. Saidina Ali pun ada cerita pun kena bunuh juga. Hanya awak kena ingat satu je, senang je awak nak ingat. Hanya Abu Bakar saja yang meninggal dunia disebabkan sakit. Selebihnya semua kena bunuh. Oh, kena bunuh. Sebab itulah anak-anak murid Ustaz, Saidina, taib lajunya. Sebab itu Saidina Abu Bakar sempat memerintah selama 2 tahun 3 bulan sahaja. Kalau awak nak tahu, Saidina Umar memerintah 10 tahun. Lama. Saidina Osman lagi lama, 12 tahun. Saidina Ali, Ustaz tak ingat. Saya Ustaz tak ingat. Okey, itu disebabkan, itu kita tahu berkaitan dengan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai situ ada soalan. Ada soalan berkaitan Abu Bakar. Ustaz nak tanya, siapa nama anak Saidina Abu Bakar yang kahwin dengan Nabi Muhammad? Alamak, lupa. Sekejap. Aisyah. Bagus. Sayyidatina Aisyah. Saya main jawab je. So, Sayyidatina Aisyah. Saya jawab lagi awal daripada dia ni. Okey, Sayyidatina Aisyah. So, bila Nabi Muhammad kahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar, so Sayyidina Abu Bakar tu menjadi bapa mertua. Dia jadi ayah mertua dalam masa yang sama sahabat. Dan untuk pengetahuan awak, Nabi Muhammad juga kahwin dengan anak Sayyidina Umar, iaitu nama dia Hafsah. Nama dia Hafsah. Kahwin dengan Hafsah. Tapi Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali kahwin dengan anak Nabi. Itu cerita dia macam tu. So dalam 4 orang ni semua ada pertalian keluarga dengan Nabi Muhammad. Ayah mertua, menantu, sepupu, semua. Okey. Okey. Seterusnya anak-anak murid Ustaz. Okey, sifat peribadi dan sumbangan. Okey anak-anak murid Ustaz, Ustaz rasa Ustaz nak stop sampai situ sahaja. Ustaz nak stop sampai situ. Okay, my choice. Apa? My life, my choice. Saya cakap dengan adik saya, Ustaz. Wow. Ada dia cakap dengan adik. Wow, speaking cakap dengan adik. My life, my choice. Adik. Speaking. Okey anak-anak murid Ustaz. Kalau Ustaz bukan Ustaz rasa tak sempat untuk Ustaz terangkan kepada awak, Ustaz hanya ada masa 8 minit lagi untuk terangkan berkaitan dengan sifat peribadi ni. Ustaz rasa better kita akan sambung esok. Cumanya Ustaz nak terangkan kepada awak beberapa sirah yang tak ada dalam buku berkaitan dengan Sayyidina Abu Bakar. Untuk pengetahuan awak anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidina Abu Bakar baru ni asal Ustaz buat. Okey. Sayyidina Abu Bakar ni dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Dia sangat sayang kepada Rasulullah. Dia memang Rasulullah ni dia memang disayang betul. Benda ni tak ada dalam buku tapi Ustaz nak cerita kepada awak betapa dia sayang kepada Nabi Muhammad. Sampai satu tahap tu dia rasa menangis. Dia memang dia rindu sangat dengan Nabi Muhammad.
Kemudian dia pergi jumpa anak dia. Siapa nama anak dia, isteri Nabi? Aisyah. Good. Dia pergi berjumpa dengan Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kemudian anak murid Ustaz, dia kata, wahai anakku Aisyah, apa lagi? Dia tanya, wahai Aisyah. Dia kata, wahai Aisyah. Ustaz tulis supaya awak lebih. Wahai Aisyah, apa lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat yang aku tak buat lagi? Ingat, Sayyidina Abu Bakar tanya anak dia, wahai Aisyah, apa lagi yang Rasulullah buat yang aku tak buat lagi? Apa jawapan Aisyah? Wahai ayahku, semua kamu dah buat. Semua kamu dah buat. Kecuali Tetapi dia ada punya. ada tetapi. Sayyidina Aisyah kata, wahai ayahku, semua dah tak ada dah. Semua dah kamu dah buat dah. Tapi Alhamdulillah. dia pun dah rasa seronok dia, tapi dia kata ada satu benda lagi. Dia kata ada satu benda lagi. Ayah dia pun tanya, apa benda tu? Aisyah pun kata, dekat hujung kampung ada seorang kafe yang buta. Oh, yang ni dah agak dah tu saya tengah fikir. Ada seorang kafe yang buta. Apa Nabi buat? Nabi bagi dia makan. Bagus. Dia kata Rasulullah selalu bagi makan kepada dia. Kemudian Abu Bakar tak cakap banyak dah. Dia bukan berfikir yang mana Tak ada. Dia terus pergi. Dia bawa makanan terus. Dia tak tunggu banyak. Dia tak tunggu lama. Dia terus pergi. Dia sampai tu dia cari rumah. Jumpa anak-anak murid Ustaz. Baiknya Nabi ni. Baik sangat Nabi ni. Nabi pun pergi cari orang susah dan bantu. Bila sampai Abu Bakar sampai dekat rumah dia. Sampai dekat tempat tu. Dan Abu Bakar nampak. Memang ada orang kafir buta. Kemudian Abu Bakar pun tak cakap banyak. Dia ambil. Dia suap makanan kepada orang buta tu. Orang buta tu pun terkejut. Baik. Kau siapa? Tengok macam mana orang buta. Kau siapa? So macam mana orang buta ni dia boleh kenal. Kemudian orang buta ni kata, kau bukan orang yang sama bagi makanan dekat aku. Abu Bakar kata, tak. Sebab akulah. Dia kata, tak. Aku. Sambil tu dia dah menangis dah. Sebab dia dah teringat kepada Rasulullah. Kemudian orang buta kata, tak. Abu Bakar terus bagi makan kat dia. Dia kata, oh no. Ini bukan orang yang bagi makanan dekat aku. Kau bukan bagi makanan dekat aku. Kemudian last sekali Abu Bakar pun tanya dia, macam mana kamu tahu kata bukan aku yang bagi makanan sebelum ni? Siapa nak jawab? Sebab Nabi bagi makanan lagi bau. lembut. Dia bagi lagi lembut. Bukan dia tipu. Sayyidina Abu Bakar tak tipu. Sebab Ustaz pun ada pernah dengar Abu Bakar waktu tu dia bagi je makan. Dia bagi je. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun tanya dia, macam mana kamu tahu kata yang bukan aku yang bagi sebelum ni? Dia tak tipu Dia tanya, macam mana kamu tahu? Kemudian orang buta ni pun cakap apa? Orang buta kata, orang yang sebelum ni, waktu tu saya tahu, setakat yang Ustaz pernah dengar cerita, orang kafir ni, orang buta kafir ni, dia tengah-tengah tu pun dia mencaci Rasulullah. Kira dia kutuk Rasulullah gila. Sambil-sambil tu Abu Bakar suap makanan. So dia berasa sangat sedih. Tapi lepas tu buta tu pun tanya. Buta tu pun kata apa? Orang yang sebelum bagi makanan dekat aku ni, dia akan makanan tu dia akan pecah-pecahkan makanan supaya aku mudah untuk makan. Contoh kalau macam kurma, Nabi Muhammad akan penyek-penyekkan sikit lah apa, baru bagi makan. Nabi Muhammad akan memudahkan urusan orang buta tu untuk makan. Tapi engkau terus je suap dekat aku. Itu sebab aku tahu
orang yang sebelum ni tu lain daripada engkau. Kemudian orang buta ni pun tanya, mana orang yang sebelum yang aku pergi tu? Kemudian Khalifah Abu Bakar pun kata, sesungguhnya dia dah meninggal dunia. Kemudian orang kafir tu terkejut. Orang buta kafir, siapa tu? Barulah Abu Bakar cakap, wahai pemuda, dia kata wahai pak cik ke apa, itulah Nabi Muhammad SAW. Untuk pengetahuan awak, lepas awak akan cakap itu, terus mengucap dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Punyalah baik Nabi Muhammad ni. Orang dia cakap-cakap Nabi senyap je, Nabi suap. Bayangkan kalau kita anak-anak murid Ustaz, bayangkan kalau kita Niza, katakanlah Sarah Alvina bagi makan dekat Hana Sofia. Dia suap dekat Hana Sofia. Dia suap ayam goreng, dia suap ayam kicap. Dalam masa yang sama tiba-tiba Hana Sofia kata, Sarah tu dah lah tak mandi, dah lah apa-apa. Apa Sarah buat? Ambil cili, nah makan. Contoh itu kita. Itu kalau kita marah sangat, bagi dia sumbat semua terus. Niza marah ke Atim, sekali dengan pinggan pun dia suap. Okey. Tapi marah ke Hafiz. Tapi anak-anak stop please. Nabi Muhammad ni punyalah dia baik. Dia tak cakap apa. Dia bagi. Itulah punyalah sayangnya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Okey Azad, ada soalan ke Azad? Kita dah habis ni. Kenapa ada dua Aizat? Kenapa ada dua Aizat? Kenapa ada dua Aizat? Dia Aizat dengan yang ada gambar-gambar tu. Aizat. Ini Aizat. Ini benda lain. Okay. The twins. Ada twins. Okay anak-anak murid Ustaz. I think that's all from me. Thank you so much for joining my class. I appreciate your commitment. I appreciate your efforts. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Sekarang waktu rehat, pergi rehat. Tinggalkan YouTube, tinggalkan game, pergi rehat, pergi tidur. Okay? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.